الله وبركاته. الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن أفضل الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Semuliakan Tuan Imam, hormati ahli tuan kuasa surau, tuan haji, tuan hajah, sidang hadirin muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita dapat bertemu dengan izin Allah dan inayah daripada Allah. Kita bertemu di dalam suatu majlis yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, majlis di mana disebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita sebahagian besarnya telah pun memulakan mengadakan selawat dan berzanji, kerana tidak lama lagi kita akan menyambut kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kehebatan utusan Allah, kekasih Allah yang Allah Ta'ala berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad dilahirkan dan membawa rahmat kepada sekalian alam. Inilah yang disebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan kamu wahai Muhammad melainkan untuk memberi rahmat kepada sekalian alam. Rahmat ni tuan-tuan adalah merupakan rahmat yang mempunyai nikmat yang tidak terhingga, bukan sahaja kepada manusia, bahkan kepada makhluk-makhluk lain. Alam-alam lain pun menerima rahmat dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini kita akan menyambung berkaitan dengan kitab yang saya bawa, iaitu nasihat kepada calon penghuni syurga. Saya menggunakan kitab yang disebut sebagai Nasaihul Ibad di Imam An-Nawawi rahimahullah, nasihat-nasihat agama kepada calon-calon penghuni syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini tuan-tuan, kita akan membincangkan tajuk berkaitan antara ilmu dengan maksiat. Dan dibincangkan dulu, belum begitu. Belum begitu. Qala al-musannif rahimahullah, diriwayatkan daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, man kana fi talab al-ilmi kanat al-jannatu fi talabihi wa man kana fi talabihi al-ma'siyati kanat an-nar fi talabihi. Kata Ali
bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, barang siapa menuntut ilmu maka syurgalah yang dicari, dan barang siapa mencari maksiat maka nerakalah yang dicari. Tuan-tuan, menuntut ilmu ni tujuannya untuk menuju kepada syurga Allah. Tapi ilmu yang menjanjikan syurga, ada juga ilmu yang disebut sebagai ilmu yang masuk ke neraka. Ilmu apa pula ni Ustaz? Boleh masuk ke neraka pula ilmu ni? Ini ilmu sihir, tuan-tuan. Tuan-tuan bila sebut sihir ni, mesti tuan-tuan tahulah sihir itu apa dia. Sihir ni dia ilmu yang diajar oleh syaitan. Syaitan pula. Syaitan ni maknanya syaitan yang mengajar manusia untuk melakukan kesesatan dengan ilmu yang dinamakan sihir. Jadi tuan-tuan datang malam ni bukan ilmu sihir, tuan. Ni bukan ilmu sihir. Ilmu sihir ni dia ada serapah, dinamakan ilmu siraf. Ilmu yang dibaca padanya serapah. Serapah ni macam-macam bunyi, setapak sebelenggang, dua lengan si harum manis, setapak aku belenggang, aku juga dipandang manis. Itu serapah lain tu. Tuan-tuan, jadi kalau ada ilmu serapah ni macam ni, dengan berkat la ilaha illallah, ada pula lagi berkat tu. Yang ni memang ada. Kadang-kadang tuan-tuan dengar pelik-pelik ni tu, jadi ilmu siraf ni sejak zaman sebelum zaman Nabi lagi ada. Orang membacakan serapah-serapah Nabi. Ini dinamakan ilmu yang akan bawa kita kepada neraka, tuan-tuan. Ada pun ilmu yang bawa kita kepada syurga. Ini yang dinamakan man salaka tariqan. Siapa yang pergi kepada menuntut ilmu, dia telah pun membuat suatu jalan. Sahalallahu lahu tariqan ila jannah, maka Allah Ta'ala akan permudahkan jalannya menuju kepada syurga. Masya-Allah. Tuan-tuan, duduk aja dalam majlis ilmu, insya-Allah syurga rasanya. Walaupun tidur, walaupun tidur syurga kan. Ada orang masuk syurga tidur? Tak ada. Maknanya duduk dalam majlis ilmu tu ada keberkatan. Ini nama keberkatan ni. Nak dapat keberkatan ni bukan senang. Tapi bila dah dapat, Allah Ta'ala telah pun menunjukkan kepada dia jalan menuju syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya barang siapa yang sibuk menuntut ilmu yang bermanfaat, iaitu pengetahuan-pengetahuan yang mesti diketahui oleh orang mukallaf. Kita ni tuan-tuan mukallaf namanya. Makna kita ni orang yang dipertanggungjawabkan atas kepala kita. Kalau mu'allaf lain pula, orang yang dilembutkan hatinya, itu mu'allaf. Mukallaf, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberatkan seseorang itu kecuali atas kemampuan dia. Tuan-tuan, Allah ni nak bagi ilmu, boleh tengok kemampuan kita. Setakat mana kita boleh pergi, mampu ke tidak. Ada setengah orang tiba-tiba nak belajar tasawuf saja. Bila dah terlampau tak ada asas akidah, terus belajar tasawuf. Itu yang tasawuf terus. Lama-lama boleh jadi gila isim. Isim lah pula, apa benda pula lagi. Gila isim ni tuan-tuan, bila belajar tasawuf tak ada asas. Asasnya mesti kuat. Akidah tu kena kuat. Bila akidahnya kuat, ilmu
ilmu yang lain-lain insya-Allah kita akan dapat awal. Macam mana nak belajar ilmu akidah ni Ustaz? Ilmu tauhid lah. Ilmu tauhid macam mana pula? Asma wa sifat lah. Sama lah. Mengenal Allah. Ada orang kata Ustaz, selagi tak kenal Allah, selagi itulah kita tidak boleh belajar ilmu lain. Apa yang pula? Bila dah kenal Allah tu insya-Allah kita dah tahu tu bagaimana ma'rifatullah tu, kita dah kenal Allah. Ilmu yang lain tu insya-Allah perlahan-lahan kita akan mudah faham. Yang penting ilmu tauhidnya jangan ketinggalan. Orang yang belajar ilmu tauhid insya-Allah asasnya akan kukuh. Ini tuan-tuan. Kemudian maka pada hakikatnya dia tengah mencari syurga dan redha Allah. Tuan-tuan datang majlis ilmu ni kan nak cari syurga. Ke tuan-tuan pasal kena paksa dengan orang. Dia juga kena paksa dengan orang. Bang, pergi bang, ustaz rumah ni bang. Dia kata itu kan. Jadi bila dah kata macam tu kena pergi juga. Terpaksa pergi. Oh punya pasal ni kena duduk 1 jam penat dengan orang. Jangan main. Berbulu telinga kalau mendengar majlis ilmu ni sampai berbulu telinga tuan-tuan. Ni biasa, tak ada masalah. Sebab apa tuan-tuan? Tuan-tuan yang duduk dengar ni dia tak apa lagi. Yang duduk mengajar ni cukup. Tuan-tuan dengar je. Yang mengajar ni tuan-tuan dengar tak ada masalah apa. Sambil main kejap tak apa. Dia relax. Yang mengajar yang faham. Apa benda nak diajar. Tapi bila kita datang dalam keadaan mengharapkan redha Allah, semua sekali yang berat-berat kita boleh ketepikan. Pasal nak mendapatkan redha Allah. Redha ilahi. Ya ilahi, ya ilahi. Nak dapat redha ilahi. Senang dapat redha ilahi. Kalau dah dapat redha ilahi, kita akan rasa kemanisan beribadah tuan-tuan. Manis dia duduk dalam majlis ilmu. Orang yang dia rasa manis di majlis ilmu, bila sekali dia tak datang dengar majlis ilmu, dia rasa hitam. Sebab asyik tengok Smackdown aja, hitam dia. Dia kena dengar majlis ilmu. Bila dengar majlis ilmu, dia rasa tenang. Bila dia tengok TV Adam Hawa, tak berapa nak tenang. Adam Hawa mana pula ni? Kami biasa tengok anak kubur je tak? Kan tuan-tuan? Dan memang bahagian dia. Ni biasa dari anak kubur. Ada? Tuan-tuan kalau tengok anak kubur ni, tuan-tuan biasa akan tengok tu lah dia, Nasir Khan. Semangat. Bila tengok tu semangat tu kita Allah kita dengar je dah bahagian dia. Dia punya ayat tu tuan-tuan lah. Kita pun tercengang betul juga. Dia kata alhamdulillah lah tu ada kesedarannya. Yang penting ambil kesedaran sikit lah. Ini dia kata kesedaran ni tuan. Pada hakikatnya dia ingin menuju kepada neraka bagi orang yang membuat maksiat dan akan mendapat murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak pergi ke neraka Allah ni adalah benda tu buruk. Masuk neraka pula. Allahu Akbar. Jadi benda yang teruk ni adalah susah nak buat maksiat ni bukan senang, susah. Kena buat perancangan yang teliti supaya penguat kuasa tidak boleh menangkap. Contohnya dia buat strategi tu. Padahal nak menuju ke neraka, tapi buat strategi tu. Tahu-tahu kena tangkap walaupun menyorok dalam tong air. Boleh ni. Syaitan kata Syekh, entah naik ke atas tong atas tu. Dia pun terfikir, naik. Ingat boleh selamat. Tak selamat pun
Orang puasa dia boleh hidup je. Tuan-tuan haji dia boleh hidup. Kadang-kadang yang masuk dalam tong tu bukan orang yang muda-muda, umur 50 menyelam dalam tong. Allahu Akbar. Sedangkan benda tu kan susah nak buat. Maksiat tu kan susah. Tapi sebab dia nak menuju kepada neraka Allah, dia akan buat apa saja. Sesungguhnya seseorang yang menghadiri majlis ilmu walaupun ia tidak mampu menghafaz dan memahami ilmu dengan sempurna, nescaya Allah Subhanahu wa taala mengasihinya dengan menganugerahkan kepadanya 7 macam. Kata ulama, ada 7 macam keistimewaannya. Walaupun dia tak faham. Kadang-kadang aku benda tu soal macam apa. Aku tak faham lah. Pening malam tu. Kan? Kalau dia nyaman 29 kan? Kena pula orang tahu. Oh, tak faham. Jadi bila kita tak berapa nak faham pun dapat 7 macam, tuan-tuan. Apa benda? Yang pertama, dia memperolehi keutamaan sebagai penuntut ilmu. Dapat dia, tuan-tuan. Siapa tu guru entah? Ustaz. Maknanya dia dapat keutamaan sebagai penuntut ilmu. Sebab Nabi sebut kun aliman, jadilah kamu orang yang alim. Tak boleh tak? Nabi suruh. Kalau tak boleh jadi orang alim, Nabi kata apa? Au muta'alliman, ataupun orang yang mengaji. Boleh mengaji? Boleh tak mengaji dah? Berapa lama dah mengaji? Dekat 100 tahun. 100 tahun mengaji. Nak ikrok berapa? Ikrok 2. Baru ikrok 2 100 tahun. Bayang Syekh, kalau 100 tahun mengaji ikrok 2, gigi palsu pula tu. Macam mana nak menyebut bar? Bar tak lepas. Alif lepas dah. Bar tak lepas. Tak lepas. Bar tak macam mana? 100 tahun dah lagi. Dia dapat juga yang dikatakan keutamaan sebagai penuntut ilmu. Sebab itu untung dia mengaji. Au muta'alliman au mustami'an, kata Nabi, ataupun kamu jadilah orang yang mendengar, tak mengaji pun dengar je. Mana dengar majlis ilmu ni? Dalam YouTube. Sekarang ni semua YouTube. Semua YouTube ni mengaji macam mana boleh tengok ni? Dengar YouTube je, share YouTube juga. Mengaji, guru pun kena mengaji. Jangan belajar dengan YouTube je, kan? Mengaji, dengar dengan YouTube tak apa, dengar je. Tapi mengaji tetap kena berguru. Ini yang dikatakan afdal dan adab dalam menuntut ilmu. Bahkan ulama-ulama dulu bermusyafahah dengan tok guru mereka. Lutut bertemu lutut supaya boleh ditasbih benda yang dihafal. Imam Syafi'i berdepan dengan Imam Malik, tok guru. Imam Syafi'i menghafal kitab Muwatta kulit ke kulit. Kita apa? Kita apa kita dapat? Dia ustaz, kitab tu namanya kitab 52. Itu kitab lain tu. Ini kitab lain 52 ni. Kitab apa ni? Pelik. Imam Malik bila dia semak apa yang dihafaz oleh Imam Syafi'i rahimahullah, setiap patah perkataannya tepat apa yang dibaca dalam kitab yang dikarang oleh Imam Malik. Tengok, ini murid yang betul-betul hebat. Imam Syafi'i, kita kadang nama Syafi'i tapi belum tentu jadi imam. Sekadar nama je, okey, Alhamdulillah juga nak pun nama Syafi'i. Okey lah tu. Supaya kita mengambil kelebihan yang telah pun ada pada tok guru tadi. Tuan-tuan, kadang-kadang pada guru tu ada benda-benda yang kita kena ambil lah sikit. Apa benda? Guru saya kata, kan bila kita rujuk tu senang sikit. Guru saya kata, bila kita bercakap ni,
Tok guru saya dia sebut, guru saya mengaji dia sebut. Kan sedap sikit dia cakap tu. Tapi kalau dalam YouTube ada ni pun tak berapa okey lagi lah. Sebab YouTube sekarang ni budak-budak semua duk tengok YouTube kan. Tapi kena betul-betul berguru juga. Yang keduanya, ia terhindar dan dijaga dari sebarang dosa dan silap selagi masih duduk dalam majlis ini. Masya-Allah. Dosa tak ada orang duduk dalam majlis ilmu ni. Habis majlis ilmu barulah datang balik. Dia jaga tuan. Baik duduk dalam majlis ilmu ni, alhamdulillah tak ada dosa kita ni tuan. Luar ilmu dia datang balik. Tuan kena jaga tu. Insya-Allah. Selagi duduk dalam majlis ilmu, selagi itu tuan-tuan dapat rahmat. Ini kata rahmat ni. Yang ketiga, mendapat cucuran rahmat dalam perjalanan menuju ke majlis ilmu. Tuan-tuan, on the road tadi, tuan-tuan nak datang ke surau ni, rahmat Allah dah berjalan. Sekali dengan tuan-tuan. Kadang-kadang naik basikal, ada naik basikal. Ada, semua naik kereta dia. Motor lah, naik motor. Kalau boleh motor yang lambat sikit enjin, pahala lebih lagi. Masa dia punya rahmat tu dapat lebih. Yang jalan kaki lagi lebih jalan, dapat rahmat lagi lebih jalan kaki. Tapi kalau macam saya tuan-tuan, nak suruh jalan kaki, datang ke surau ni, untuk apa saya nak sampai? Saya tak boleh lah jalan kaki. Saya paling kurang pun kena naik Volkswagen pasar. Baru sedap sikit laju sikit kan. Tuan-tuan pun datang saya tengok dengan macam-macam jenis kereta ni. Jadi maknanya, kalau sekiranya kita daripada rumah ke tempat kita mengaji, maka rahmat Allah tak jalan. Sebab itu orang dulu-dulu dia berjalan kaki, pergi majlis ilmu jalan kaki. Masya Allah. Tapi bila dah ada kemudahan ni tuan-tuan, gunalah. Jangan simpan. Ni simpan ni, mesti mantap lalang simpan di rumah. Ni bila nak makan macam ni, nanti lah dulu Ustaz kita kena simpan kereta-kereta ni. Ni kereta antik ni. Kereta antik tu lah kena bawa sini, datang mengaji, dapat rahmat. Dengan kenderaan-kenderaan tu dapat rahmat. Ni dapat. Tak percaya tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi majlis ilmu, insya-Allah kenderaan tuan-tuan pun dapat rahmat sama. Rahmat macam mana? Laju. Yang kedua, insya-Allah tak besar. Yang ketiga, insya-Allah tak ada orang sendiri. Tapi dalam majlis ilmu itu ada orang pecahkan gitu kan. Yang tu bukan masalah apa. Mungkin orang ni ada benda yang dibuatnya. Mungkin zakat tak payah ke. Betul tak Syed? Ni kadang-kadang bila zakat tak payah, kereta orang cabut tayar 4 biji. Pasal apa orang cabut tayar saya, kereta saya? Rupanya zakat tak payah lagi. Tuhan ambil balik harta ni. Ni namanya tuan-tuan ya. Jangan sampai terlupa dan buat benda-benda wajib, Allah Ta'ala ambil balik. Yang keempat, mendapat berkat ketika duduk di hadapan orang alim dalam majlis. Yang paling berkat sekali duduk depan. Macam Tuan Haji kita ni. Tuan Haji berkat sekali Tuan Haji duduk depan ni. Orang lain semua ambil parking cantik kan? Ada yang ambil parking, set parking macam-macam ni. Sudah hari bulan dia ambil terus parking terus lah Ustaz ni. Tak ada masalah tuan-tuan. Tapi yang berkat sekali yang duduk depan. Sebab itu orang mengaji duduk depan sekali, biasanya dialah orang yang dapat semua apa yang sampai untuk guru. Tak percaya, lepas ni tanya Tuan Haji. InsyaAllah dia akan dapat jawab pasal di depan sekali. Bukan maknanya yang belakang sekali tak dapat. Tak. Ini tuan-tuan boleh bayang tak kita sembahyang berjamaah? Kenapa tuan-tuan pergi soft yang pertama? Lebih afdal. Dan Nabi sebut soft pertama ni dia boleh pakai unta. Dia boleh naik unta kan? Soft yang kedua dia tak unta dah. Dia dah turun sikit daripada unta. Apa dia? Lembu. Naik unta
lembu. Lepas naik lembu, yang ketiga naik apa tuan-tuan? Naik kambing. Bayangkan tuan-tuan kalau badan besar naik kambing. Dia tak boleh bayang. Tuan-tuan boleh bayang? Boleh tak? Kira akhirat ni kira naik kambing. Kambing kalau dah kambing kurus macam mana Syed? Tak boleh. Sebab itu kita semua lari soh depan. Pasal apa? Pasal nak dapat kelebihan soh yang tamu. Sahabat-sahabat Nabi yang biasa duduk depan sekali ni di antaranya ahli sufah. Kalau zaman Nabi mengaji dulu, ahli sufah. Ahli sufah ni ialah di antaranya Abu Hurairah. Abu Hurairah ni pasal dia suka bela kucing. Nabi pergi rumah dia, duduk kucing, duduk jaga kucing kan. Simpan kucing, semua kucing. Dia suka sangat kucing. Dan kucing tu masuk jubah dia. Masuk dalam jubah. Lubang jubah orang Arab yang besar. Kucing duduk dalam jubah dia. Nabi kata apa benda dalam jubah tu? Goyang macam kucing. Kucing namanya kan. Sebab itu orang Islam ni kelebihan dia main kucing kan. Sebab dia halal sikit kan. Tuan-tuan yang main anjing pula nanti orang panggil bapak anjing. Sebab itu kucing tu bagus. Abu Hurairah kan. Bapa kepada anak kucing. Dia ahli sufah, kalau mengaji duduk depan. Sebab itu hadis Nabi sentiasa dapat diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Tuan-tuan je. Buat apa? Sebab dia depan sekali. Jadi tuan-tuan duduk depan sekali, alhamdulillah. Saya orang suka duduk belakang-belakang, saya tak tahu kenapa. Mungkin senang dia nak tengok meja, dia dudukkan nak tengok ustaz ni gaya macam-macam lah. Dia pula dia pun undur belakang sikit. Meja nama-nama tu meja lah dia. Jadi tuan-tuan, bila duduk depan ni, itulah kelebihan. Yang seterusnya, yang keenam, yang kelima, dituliskan berbagai kebaikan al-hasanat. Malaikat tolong tulis. Sampai kadang-kadang tak larat dengan malaikat. Tapi macam mana Ustaz tahu tak larat? Larat insya-Allah. Ditulis berbagai-bagai kebaikan bagi orang yang duduk dalam majlis ilmu ke atas dirinya selagi mana ia mendengar ilmu yang disampaikan dalam majlis tersebut. Selagi mana ditulis oleh malaikat yang baik, malaikat rahmat. Tulis. Yang keenam, malaikat meletakkan sayapnya untuk melindungi penuntut ilmu. Itu tuan tak nampak. Kalau tuan-tuan nampak sayap malaikat, nescaya tuan-tuan lari. Kalau dah tuan-tuan lari, saya pun lari juga. Maknanya tuan-tuan, sayap malaikat ni uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba'. Disebut dalam Al-Quran, bagi malaikat ni uli ajnihah, dia ada sayap. Sayapnya apa dia tuan-tuan? Madna, dua kanan, dua kiri. Ada setengah malaikat sayapnya dua kanan, dua kiri. Wa thulatha, tiga kanan, tiga kiri. Wa ruba', empat kanan, empat kiri. Yazidu fi khalqi ma yasha. Tapi Allah Ta'ala kadang-kadang bagi sayap yang lebih kepada malaikat ikut dikehendaki oleh Allah. Contohnya malaikat Jibril. Jibril ada lebih 600 sayap. Setiap sayap Jibril tadi boleh menutup sebahagian daripada alam. Macam tak ada bayang tak apa besar Jibril. Macam stadium Shah mesti stadium PKNS Kelana Jaya kecil tuan-tuan. Sebab itulah bila Nabi dipeluk oleh Jibril, tuan-tuan boleh bayang tak? Nabi dipeluk oleh Jibril ketika wahyu yang pertama. Bila dipeluk kan, bila dipeluk, bayangkan stadium Shah Alam peluk kita. Tuan-tuan boleh bayang stadium Shah Alam peluk kita. Boleh bayang. Kalau dia berupa wajahnya yang asal, tapi Jibril dalam bentuk manusia dia datangkan.
Dia peluk Nabi. Macam mana itu pun menggigil, sebab Nabi tak pernah jumpa manusia ni. Menggigil. Sampai Nabi kata apa? Zammiluni. Dia kata zammiluni, selimut aku, selimut. Sebab itu orang rumah kita bila suami yang menggigil, sunat selimutkan dia. Tengok abang gigil balik, bagi tengok macam abang gigil dia macam apa? Macam mana tak menggigil, macam apa satu jam. Menggigil. Isteri tolong selimutkan. Dapat pahala. Pernah tak Tuan Haji? Bila kita menggigil orang rumah selimutkan, alhamdulillah. Tapi dalam keadaan macam mana diselimutkan? Orang tua ni, dia siap bunyi lagi. Orang kata jangan pergi dengar kuliah, dengar juga, gigil. Ada bunyi lagi sambil dia kata. Dapat itu kita bila nak selimutkan suami dengan kasih sayang, selimutkan tu alah kesian dia selimutkan dia bagus. Tak ada lah kita tak betul nak dengar juga kuliah. Orang kata jangan pergi, tak dengar kata. So duduk sini, duduk tengok Smackdown ni kan bagus. Duduk rumah tengok Smackdown kan bagus. Tak adalah menggigil. Bila dengar macam tu tuan-tuan, kita kadang-kadang bila dah macam tu, isteri Khadijah ni dia tak ada komen pun. Bila Nabi kata zammiluni, tolong selimutkan aku, selimutkan aku. Khadijah ni datang bawa selimut. Tak ada komplain pun. Tak pernah pun dia mengatakan, ya Rasulullah, siapa suruh kau pergi gua tu? Kan aku dah kata jangan pergi. Tak ada mengomel kan. Kita ni orang perempuan, kalau kita dengar perempuan mengomel, biasanya suara dia A. Dia punya pitching dia. Pitching dia A. Itu yang tak tahan. Orang perempuan macam tu kalau nak menasihatkan suami-suami, jangan guna pitching A. Guna pitching G. Bass. Kalau bass tu sikit kan. Sebab kalau bass ni tak berapa marah kita kan. Sebab suara bass kan lain dengan suara A. Tu G tu kita dengar apa dia. Tapi bayangkan kalau isteri komen kita dengan A punya suara. Itulah kan. Suara kecil masuk dalam telinga kita bagai nak terkeluar tak telinga. Tu yang kita tak boleh nak tahan tu. Kita dalam bab ni tuan-tuan, pitching A dengan G tu pun ada dakwahnya. Sebab itu kalau nak dakwah orang guna G je. Jangan guna A. Guna G bila dia datang pada majlis ilmu, InsyaAllah anda semua akan okey. Bila dengar macam tu je. Tapi kalau kita dengar orang jual surat khabar lama, kan dia pakai A tu. Surat khabar lama tu A tu. Bila kata A punya pitching, tak ada orang nak keluar rumah. Ada? Tak ada. Tak berani nak keluar. Datang lagi dia dengan. Cuba pakai G. Beritahu dengan yang jual surat khabar tu lah. Pakai G. Surat khabar lama. Jadi orang pun turun. Dah ubah ke suara dia. Sebab itu kita kadang-kadang kena ubah sikit. Nak buat ke ubah. Kena slow sikit kan. Slow motion. Jadi tuan-tuan, yang ketujuh, setiap langkah kakinya menjadi kafarah, penebus dosa. Kafarah. Sebab itulah kita selepas saja mesyuarat, selepas saja majlis ilmu, kadang-kadang marilah kita tutup majlis ini dengan tasbih kafar. Kan disebut kafar, bukan tasbih kifarah. Kifarah ni sebab tuan-tuan menebus dosa yang tuan-tuan buat bulan Ramadan. Itu dia. Kafar, kafaratul majlis. Ya, bila kata kafaratul majlis, penebus kepada dosa-dosa yang akan menambah kebaikan dan menaikkan darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Darjat kita akan tinggi. Ini kehebatan orang yang duduk dalam majlis ini. Sungguh tepatlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man arada dunya fa alaihi bi ilm." Ini kita dah sering dengar kan.
Siapa nak dunia, maka hendaklah dia cari ilmu. Wa man arada al-akhirah, siapa yang nak cari akhirat juga, hendaklah dia menggunakan dengan ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bi ilmi, tapi siapa yang nak dua-dua sekali, maka hendaklah dia juga dengan ilmu. Kita nak ambil dunia akhirat. Dunia pun kita nak, akhirat pun kita nak. Tuan-tuan jangan sampai menolak dunia. Saya tak nak semuanya Ustaz. Dunia tu, bukan main lagi. Jom kita makan KFC. Okey juga. Okey lah pula. Tu dunia lah tu. Dunia ni kita jadikan dia jambatan menuju kepada akhirat. Itu dunia. Jika demikian halnya, adakah sesuatu yang lebih mulia daripada ilmu? Ada tak yang lebih mulia? Dan sudah pasti tiada yang lebih mulia dan mempunyai karamah luar biasa mengatasi penuntut ilmu dan pengamalnya. Ilmu ni hebat. Sebab itu orang yang ada ilmu, kalau dia sembahyang dengan orang yang tidak ada ilmu, ada beza. Orang sembahyang ada ilmu dengan orang yang sembahyang tak ada ilmu, beza nampak. Sehingga kan Nabi pernah menegur orang yang sembahyang walaupun berkali-kali dia buat. Berkali-kali datang jumpa Nabi, bagi salam, ya Rasulullah. Nabi kata sembahyang balik. Berkali-kali. Nabi kata kenapa? Kerana kamu sebenarnya belum sembahyang. Belum sembahyang, dah berkali-kali buat ni. Sebab dia sembahyang tanpa ada ilmu. Bahkan iblis, kalau dia datang ke surau, dia nak masuk surau, pernah ditanya oleh Sayyidina Umar, kenapa kau takut nak masuk? Aku nak goda orang yang sembahyang tu, dia kata. Tapi sebelah orang yang sembahyang tu ada orang yang tengah duduk tidur. Kenapa pula kamu takut dengan orang yang tidur tu? Orang yang duduk tidur ni lah yang takut, sebab dia ni ilmu tinggi. Yang sembahyang tu, dia sembahyang tak ada ilmu. Macam tu pula. Jadi tuan-tuan, kita ni bila ada ilmu, sembahyang kita pun cantik. Suruh jadi imam pun tak ada masalah. Orang kita ni kalau suruh jadi imam, yang paling senang dia buat imam sembahyang zuhur. Tak ada masalah. Sembahyang zuhur tak ada hal Ustaz, pasal tak buat bunyi. Tuan-tuan, mulakan dengan sembahyang zuhur. Jadi imam, biarlah jadi imam sembahyang zuhur. Gebuk-gebuklah sikit jadi imam sembahyang zuhur. Semua orang nak jadi imam sembahyang zuhur. Bila sembahyang maghrib, semua belakang. Maghrib ni susah sikit Ustaz, masa dia pakai suara. Itu ya. Nanti yang ada orang balik haji dulu, pasal tak ada ilmu, sembahyang asar suaranya kuat. Balik haji, mengimamkan orang. Allahu Akbar. Sembahyang asar ni, Bismillahirrahmanirrahim. Makmum di belakang kabut. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Buat 3 kali. Salah ke? Siap. Salah ke? Bukan main lagi. Orang tak ada ilmu siap. Kadang-kadang bila dia sembahyang macam itulah keadaan. Kita ni kalau ada ilmu, kita faham. Sembahyang berjamaah, kita faham macam mana ilmu kalau kita dalam sembahyang berjamaah. Sebab itu yang jadi imam, kalau dia sembahyang berjamaah, tengah sujud dia kentut, kemudian dia tinggalkan makmum, dia tak ada ilmu lagi. Tengah sujud semua, dia jadi imam, dia pun kentut, dia bagi selamba je. Lepas tu dia tinggalkan makmum semua tengah sujud. Bayangkan macam mana yang tengah sujud tu nak mengambil alih. Ini pasal tak ada ilmu. Jadi yang belakang imam tu merangkak macam tentera. Saya kata astagfirullahaladzim, itu masalah tak ada. Sepatutnya imam bangun dulu, senang sikit makmum nak ambil alih. Jadi lepas ada dia bagi selamba je dia tolak tinggalkan makmum. Lepas tu ingat dia ambil sembahyang, dia boleh datang balik. Tak boleh. Imam dah habis tu, dah putus. Bila kata putus, dah tak ada apa hubungan dengan jemaah tu. Tak ada apa hubungan. Alhamdulillah dia. Dia berkat. Itu namanya rahmat, tuan-tuan.
kalau tuan-tuan tak balik langsung bagi ramai. Itu lain tu. Tunggu jari dulu insya-Allah. Kemudian ciri-ciri orang mulia dan orang bijaksana, apakah dia kata ulama? Diriwayatkan daripada Yahya bin Mu'az radhiyallahu anhu, ma asallaha karimun wa la athar dunya 'ala al-akhirati hakimun. Orang mulia tidak berani berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang bijaksana tidak akan mementingkan dunia mengatasi kepentingan akhirat. Itulah orang yang bijak. Orang bijak ni apa dia tuan-tuan? Orang yang pandai mengurus dunianya untuk akhirat. Dia orang bijak. Bijaksana maknanya bukan bijak sini je, sana boleh bijak. Ini hebat orang ni. Bukan di sini tapi di sana dia lebih hebat. Orang yang mulia kata ulama adalah orang yang baik perbuatannya. Kita tengok orang ni baik perbuatannya. Jarang dia nak menghina kita, jarang dia sombong. Tak pernah sombong kita tengok. Baiklah dia. Dan yang memuliakan dirinya dengan cara meningkatkan ketakwaan dan sentiasa berwaspada dalam menghadapi maksiat. Yakni jangan sampai terheret pada lembah maksiat. Jangan sampai kita ni nak terheret ke lembah maksiat mudah sangat kalau kita tak betul-betul kawal. Tuan-tuan, hati-hatilah. Macam bawa kereta, berhati-hatilah di jalan raya. Mata nak kena awas, tangan nak kena cepat, kaki nak pandai tukar. Dia macam tu. Kita ni atas dunia ni macam tu lah. Mata nak tengok selalu, tangan nak perhati selalu, kaki nak jaga selalu, kena jaga semua. Okey. Sedangkan orang bijaksana adalah orang yang tidak mendahulukan perkara dunia dan lebih mengutamakan ke atas hal ehwal akhirat. Ia juga menahan nafsunya dari perbuatan yang bercanggah dengan petunjuk akalnya yang sihat. Sambung sikit lagi tuan-tuan. Sedangkan orang bijaksana adalah orang yang tidak mendahulukan perkara dunia dan lebih mengutamakannya ke atas al-ihwal akhirat. Maka dia jadikan dunia tadi ala kadar saja, akhirat tu yang diutamakan tuan-tuan. Hari ni ada orang cari dunia sebagai nak rock. Hari ni ada orang cari dunia sampai lupa surau. Hari ini ada orang cari dunia sampai lupa sembahyang Jumaat. Hari ini ada orang cari dunia sampai lupa mak ayah. Mak ayah tu akhirat lah. Hari ini ada orang cari dunia sampai lupa nak sembahyang berjamaah. Dia sembahyang juga, tapi seorang je. Berapa tahun dah? 100 tahun. 100 tahun sembahyang seorang. Habis sembahyang Jumaat seorang juga.
Sembahyang Jumaat pun orang. Astagfirullahaladzim. Betul dia. Ini kata macam mana ni tuan-tuan? Cari dunia di pasar. Kadang-kadang orang kaya pun jual kuih-tiaw je. Cap kuih-tiaw. Tapi sampai tak sembahyang maghrib ni apa cerita tuan-tuan? Kan? Niaga-niaga juga. Jangan lupa Allah Subhanahu Wa Taala yang bagi oksigen dekat kita. Kita ni pasal Allah Taala bagi oksigen tu lah kita boleh berdiri tu, boleh masak cap kuih-tiaw. Kalau Allah Taala tarik oksigen cukup. Ini oksigen aku punya kata Allah. Allah tarik. Mati kat situ. Bayangkan kalau kita tengah buat cap kuih-tiaw, tiba-tiba Allah Taala cabut nyawa pada masa itu. Sempat tak kita nak taubat? Tak sempat. Ada yang kata sempat kan? Mana tahu dia mengucap? Sempat ke mengucap? Cap kuih-tiaw, goreng cap kuih-tiaw, mana dia ingat dia? Tak diingat je. Kecuali orang yang berada dalam majlis ilmu, insya-Allah dia sempat. Tiba-tiba datang malaikat maut. Dia kata, Syekh, saya tak lama dengan dalam majlis ilmu ni, maka datang cabut jabatan. Dia cabut ni. Pak Haji pun tengok saya. Sempat dia cakap asyhadu an la. Sempat, alhamdulillah. Sebab dia duduk dalam majlis ilmu. Sebab orang duduk dalam majlis ilmu ni kadang-kadang dia tiba-tiba tunduk je. Tunduk tinggal. Kadang-kadang tunduk juga. Apa tunduk? Bangun tak meninggal. Dia juga. Bila nak meninggal Ustaz lama kan. Jadi bila kata jenis yang macam ni, ni nak buat macam mana? Dah tak ada salah tu. Tapi kita duduk dalam majlis ilmu dapat rahmat. Sebab itu orang berada dalam majlis ilmu, kalau dia meninggal dunia dapat syahid. Syahid dunia dapat kan. Ya. Tapi dia kena mandi kapan macam orang biasalah. Jangan pasal dia mati kat dalam majlis ilmu. Oleh kerana Ustaz dia mati tak majlis ilmu ni, maka kita tak payah mandikan dia. Dan tak payah kita kapankan dia. Tanamkan dia dengan baju-baju yang dipakai. Ini salah je. Ya? Kita kena mandi kapan, sembahyang, tanam macam biasa. Sebab dia dapat syahid punya akhirat belum tentu. Ya? Jadi bila kita dah dapat yang ni, insya-Allah tuan-tuan, nanti syahid, jangan kembang tuan. Sebab itu berdoalah bila datang majlis ilmu, kalau boleh ya Allah mati dalam majlis ilmu. Sebab ada orang mengajar macam saya ni, tok guru, dia meninggal masa dia mengajar. Ini hebat. Saya duk doa juga, kalau boleh lah ya Allah nak ambil nyawa saya ni masa saya mengajar. Janganlah masa saya tengok Smackdown. Susah juga tu tengah tengok Smackdown mati. Sakit jantung tu. Pasal apa? The Rock dengan Stone Cold tengah lawan. Allahu Akbar. Mana pula The Rock? The Rock mana ada lagi? Dah, habis dah. Sekarang ni Triple H. Yang tu ada parti jauh tu. Saya pun tak tahu lagi. Masa kita biasa tengok Smackdown saja ya tuan-tuan. Kemudian takwa dan hakikat dunia diriwayatkan oleh Al-A'mashi radhiyallahu anhu, dia kata man kana ra'su malihi taqwa, barang siapa yang modal pokoknya ialah takwa, kallatil al-sunu an wasfi ribhi dini, wa man kana ra'su malihi dunya kallatil al-sunu an wasfi khusrani dini. Barang siapa, kata Al-A'mash, yang modal pokoknya takwa, maka lidah-lidah menjadi keluh untuk menyifati keuntungan agamanya. Jangan buat sesuatu. Dan barang siapa yang modal pokoknya dunia, maka lidah juga tidak mampu menjumlah, mengira kerugian agamanya. Tuan-tuan, setakat mana yang tuan-tuan boleh kumpulkan harta dunia? Cuba cerita. Setakat mana tuan-tuan? Makin banyak tuan-tuan cari, makin tak cukup. Nabi kata, kalau segunung emas aku bagi, dan saya nak minta 2 gunung. Kalau tak cukup 2 gunung, 3 gunung nak. Kalau tak cukup 3, bergunung-gunung nak. Ni manusia, selama mana dia tidak akan puas.
Terutama orang lelaki. Orang lelaki ni kalau dah dapat, cukup. Dapat beli kereta Mercedes, cukup lah. Kan dapat. Dah beli. Lepas tu dia dah tengok kereta lain pula. Sebab dia dah pakai. Tak puasnya sifat manusia ni kepada dunia. Sampai bila tu? Hatta zurtumul maqabir. Dalam Al-Quran tu kata, sampailah ke dalam liang kubur pun mereka tetap mencari dunia tu. Tu dah nak masuk kubur, masih cerita pasal dunia ni. Cerita Abdul Wahab Al-Lahud tu belum sempat masuk kubur lagi. Ayahnya masih sakit lagi. Berapa yang dunia dia? Tidak banyak. Lebih kurang 5 juta pound setahun ya. Maknanya masih cerita pasal dunia, ayah tak mati lagi. Ini tuan-tuan, kadang-kadang ada anak kita yang ayah tak meninggal lagi, dia dah boleh bincang dekat rumah. Sedangkan sebaiknya bacalah Al-Quran untuk ayahnya yang dalam keadaan nazar kan. Tapi anak ni lepak dekat luar rumah, isap rokok, bincang pasal harta ayah. Ni kalau abang dapat abang yang sulung, abang mesti dapat banyak. Ini pasal dunia tuan-tuan. Hatta zurtumul maqabir, sampai masuk ke dalam liang kubur pun mereka tetap dengan dunia mereka. Ini jaga tu. Kemudian orang yang berpegang teguh kepada prinsip ketakwaan, menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi sebarang perbuatan derhaka, dan juga segala perbuatan yang berasaskan panduan syariat. Syariat yang mengajar kita ni kalau syariat kita ikut, insya-Allah settle macam mana tuan-tuan? Sembahyang yang fardu ni kalau kita settle kan, insya-Allah settle. Kerana sembahyang tadi merupakan tiang. Itu syariat yang pertama. Banyak lagi syariat-syariat yang lain. Oh banyak Ustaz, saya nak ngaji terlampau banyak. Memang banyak tuan-tuan, tapi mudah. Sebenarnya kalau kita agak mudah saja benda. Ada yang kata tinggi sangat ilmu ni, tak boleh lagi. Apa ilmu dia? Fake maqasid. Oh bukan main. Apa benda fake maqasid ni? Kita kalau dengar fake maqasid, nak ngaji lagi. Takut ini Ustaz fake maqasid. Maqasid ni mana tujuan. Fake yang ada tujuan. Kenapa tujuan mikrofon ini dibuat? Apa tujuan mikrofon ini dibuat? Fikahnya, kefahamannya supaya suara boleh menjadi besar. Itulah maksudnya. Oh, tenang aja dah, itu je. Oh, ini sebut fake maqasid, sebut Arab memang pening. Bayangkan kalau bahasa Arab, kita kalau cakap Arab dekat Mekah macam tu lah. Pergi Mekah cakap Arab, kan berat rasanya pasal kita Melayu. Kita memang susah nak cakap Arab. Sampai bila pun, cuma lidah kita kalau kita fasih Arab lebih hebat pada Arab. Tengok kelebihan orang Melayu. Sebab itu orang Melayu ni kalau mengaji sampai boleh dapat peringkat antarabangsa juga. Betul? Dapat almarhum kita tu Ismail Hashim, Melayu. Tapi bila dia hebat mengaji, tajwid dia jaga. Tengok antarabangsa berapa kali Arab-Arab pun cuma tewas. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Arab pun tengok Allah, Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Melayu makan tempe. Sebab itu orang yang makan tempe ni, kalau dia mengaji tu hebat saya. Tapi kalau orang makan tempe, dia tak mengaji, macam tempe tu. Azannya pun macam tempe. Tuan-tuan pernah dengar orang Jawa azan? Ya Allah, saya ini memang Jawa tu, Jawa sungguh. Ya. Tapi kalau Jawa yang jenis mengaji, sedap suara. Orang Jawa ni. Saya rumah saya Jawa. Dia tak ada ni, bolehlah cerita sikit. Nak bagi tahu tuan-tuan, orang Jawa kalau azan, saya pergi Meminang. Pergi rombongan Meminang. Ada satu rombongan pergi kawasan ni memang majoriti Jawa. 99.9. Maknanya memang speaking London semua, ya. Jerman macam jumpa je kabar waras. Kita pandai bercakap waras je lah. Itu je lah kita tahu pun. Sebab kalau waras ni kita boleh terus cakap. Kalau dia tanya kabar tak waras. Kalau tak waras,
Jangan cakap lepas tu. Sebab kita tak berwaras. Tapi kalau kita waras, insyaAllah boleh cakap terus. Tak ada masalah. Nak beritahu, saya ni pergilah tengok. Pergi nak mengikut rombongan je lah kan. Jadi masuk waktu dah. Waktu Zuhur. Masuk waktu Zuhur kami pun singgah surau depan rumah orang yang kita nak kenyang. Jadi kita semayang dulu lah pergi. Masuk waktu Zuhur. Ada seorang haji. Seorang Alhamdulillah Tuhan. Dia pergi dekat mikrofon ni. Dia ketuk. Oh memang hebat. Itu kedua gaya ni Pak. Haji lah ni. Pakai tubak, pakai serban. Saya berkata insyaAllah. Jadi saya dekat atas dengan ayah saya, dengan ada buku saya semua. Adik saya dekat bawah kolong sebab surau dia 2 tingkat. Yang adik saya ni dengan anak buah saya kecil-kecil duduk bawah kolong sebelum nak tunggu ni azan dah ni. Masing-masing pun menunggu. Bila dah diketuk-ketuk ni, dia pun kata dah masuk waktu. Dah masuk dah ni. Dia angkat tangan dia waktu dia pun azan ni kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila dia buka je macam tu, saya boleh tahan lagi, Alhamdulillah. Sabar. Janganlah, sabar. Saya sabar lagi. Tapi bila saya dengar adik saya kat bawah ni, yang bawah surau ni, dah mengikik. Satu azan tutup penuh, dia kata bunyi pula macam tu. Saya sabar boleh tahan lagi, boleh tahan. Sampai hayya 'alas solat saya dah tak boleh tahan. Tak boleh tahan, saya kata masya-Allah, memang dekat betul. Nak buat macam mana saya? Tapi orangnya sangat istiqamah, hebat. Walaupun suara macam tu, tapi dia ikhlas. Jadi tuan-tuan janganlah buat macam tu pula. Ustaz kata tak kisah suara tak sedap pun, yang penting ikhlas. Bukan main lagi. Kalau boleh mengaji, bertaranum, ada lagu, insyaAllah ikhlas lah tu. Tuan-tuan. Sebab itu orang yang mengaji, orang yang belajar ilmu tajwid, taranum ke, kalau dia jadi imam, dia punya sebutan Allahu Akbar itu beza. Bila dia angkat dia nak angkat tu Allahu Akbar. Dia kalau nanti orang mengaji tu. Tapi kalau Allahu Akbar, dia tak mengaji. Macam bunyi ni. Sebab kita boleh dengar orang ni macam mana dia mengaji tak mengaji. Sebab mengaji benda yang memang kita kena mengaji. Disebut kalau sekiranya kita tak pandai mengaji sampai kita mati kita mati jahiliah. Takut. Sebab itu orang kena mengaji, walaupun mengaji Qur'an tak apalah, yang penting nak mengaji. Ada orang umur 40 baru Iqra' 2. Umur 40 Iqra' 2. Bayangkan. Anak kita yang 4 tahun dah masuk Iqra' 3. Tapi ada orang umur 40 baru nak mengaji Iqra' 2. Jadi bila dia nak mengaji, alhamdulillah tak tahu Allah Ta'ala dah lorong dah. Kita kena terima orang ni. Ajarlah dia. Jangan kita marah dia. Bila bertadarus ni jangan marah. Kadang-kadang kita suka tu marah dengan bertadarus. Sebab kita punya tim ni ada yang lambat mengaji. Kan kita marah sangat, betul tak? Kita mengaji kalau boleh nak cepat, kan? Bagi habis. Lambat sangat sebab kita nak dapatkan plakat. Itu yang kena cepat mengaji tu. Jadi buat tunggu haji ni lama ngaji. Asyik wakana. Ji, bila nak lepas ni? Asyik wakana ji. Jadi sebab tu kita dalam bab mengaji ni tuan-tuan jangan marah. Kita marah pula dia tu. Marah dia. Yang lain bunyi. Kalau nak lambat-lambat juga. Marah, jangan marah. Bertenang lagi ya. Jadi kita kadang marah, pasal apa nak cepat sangat haji, nak pakai mereka. Pakai mereka pula cak badan dulu. Mahal tu. Jangan main. Sebab itu tuan-tuan, jangan bagi hadiah kain mereka cak badan dulu. Bagi kain mereka yang buat mayat dia tu. Apa dia tahu? Dia mengaji lah betul. Ini orang kan. Kita ni tuan-tuan dalam bab mengaji, kita tenang.
Bagi selama mengenai peluang. Tak habis pun tak apa. Yang penting dia boleh ngaji satu-satu. Tenang boleh. Sebab kita kena tenang dalam ngaji. Kita nak tuju apa? Bila dah tenang ni, insya-Allah Allah Ta'ala pun akan beri ketenangan kepada kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, saya ingat sekali lagi pulang dahulu, supaya tuan-tuan pun nampak selesa, saya pun nampak tuan-tuan pun selesa. Bila dah selesa macam ni, alhamdulillah. Jadi saya merasakan bila dalam keadaan kita nak cari dunia tu, carilah sekadarnya. Janganlah terlampau berlebih-lebih, bahkan sehingga kadang-kadang saya mati kerana nak mencari dunia. Carilah akhirat. Jangan lupa akhirat. Jangan lupa solat. Jangan lupa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, marilah sama-sama kita menutup majlis kita pada malam ini, insya-Allah, dengan sama-sama kita membaca doa yang biasa kita dalam majlis kita, insya-Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.